شر الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Ayo cerita. Sabar. Ya. Kita bangun. Tengok. Kemudian boleh tak? Sebut semangat. Sebut Yatul Musalli Ismail untuk hijab. Ajar hijab sebut tu. Minggu satu kita apa? Minggu pertama kita apa? Minggu pertama hari Ahad kita apa? Ada apa? Sebab ada. Tak apa sah. Betul. Macam mana dia buat kita? Punya kawan. Dulu tu saya lagu tak tahu. Jawab dia dulu. Tak boleh. Dia nak tiap-tiap orang beli. Dia buat dekat beli. Nanti saya nak cek tu. Tanya kita pun tak tahu. Nama kita pun tak tahu. Nabi macam mana? Nama kita ambil. Dia pakai HP kulit. Oh, dah betul bukan merah. Tak apa dia. Baik. Tasawwuf Yatul Musalli Surah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, maka ada pun rupanya yang zahir itu, maka yaitu seperti berdiri dan takbiratul ihram
dan membaca Fatihah dan rukuk dan i'tidal dan sujud dan duduk antara keduanya dan duduk tasyahud dan tahiyat dan salam. Inilah daripada segala rukun yang zahir. Dan sunatnya dan syaratnya. Dan sunatnya, jadi dan bagi solat itu ada pula perkara yang sunat. Dan syaratnya, jadi dan bagi solat itu ada pula perkara yang menjadi syarat-syaratnya. Titik itu. Adapun hakikat yang batin, maka seumpamanya khusyuk. Maknanya solat ni ada pula solat yang batin. Yang tadi itu yang zahir. Yang batin apa dia? Maka seumpama khusyuk. Apa makna khusyuk? Apa makna khusyuk? Hilang ingatan hati kepada yang lain selain Allah. Itu maksud khusyuk. Hilang ingatan hati kepada yang lain selain mengingati Allah. Jadi khusyuk ni bukan faham makna. Ya, khusyuk ni bukan faham makna. Kalau faham makna tu khusyuk, orang Arab semua khusyuk. Nak ada pun bukanlah payah, orang Melayu kita berlepas. Kita tak khusyuk juga. Jadi khusyuk tu bukanlah memahami makna. Dia kata la salatan illa khashi'an. Tak dinamakan solat melainkan khusyuk. Maka khusyuk itu ialah hati tidak ingat kepada sesuatu yang lain, melainkan hanya ingat kepada Allah. Maka orang yang dapat khusyuk ni bukanlah orang awam peminta ni. Orang dapat khusyuk ni ialah orang wali-wali Allah. Jadi kita ni wajib berusaha untuk jadi khusyuk. Kita ni wajib berusaha untuk jadi khusyuk. Jadi bila mata hati kita hilang daripada mengingati Allah dalam solat, maka kita tarik balik agar hati kita tidak dilalai. Khusyuk ni dia tak boleh diajar. Belajar pun tak dapat. Orang yang khusyuk sekalipun kalau mengajar orang yang jadi khusyuk, tak akan dapat khusyuk. Rukun sembahyang boleh diajar, sunat-sunat sembahyang boleh belajar, syarat sembahyang, ya, batal sembahyang tu boleh belajar dan boleh diajar. Tapi khusyuk tak boleh belajar dan tak boleh diajar. Kerana itu ada rasaan di mata hati. Ya, rasaan di mata hati dan belajar macam mana? Ya, kita ingat muka mak kita. Mana kita nak ajar orang supaya ingat muka mak kita boleh? Begitulah. Ya, khusyuk.
Jadi kita ni kalau tak khusyuk, maka wajib kita berusaha untuk menjadi orang yang khusyuk. Siapa yang tak berusaha untuk jadi khusyuk, dia kuatari solat yang tidak diterima Allah. La solata illa khashi'an. Tak dinamakan solat kalau tidak khusyuk. Baik, habis. Dan hadirkan hati. Jadi ingat hati kepada Allah. Dan sempurna ikhlas. Jadi sempurna ma'rifatullah. Ikhlas lagu mana kalau tak kenal Allah. Macam nak ikhlas kalau tak kenal Allah. Syarat ada ikhlas kena kenal Allah. Ikhlas ni bukan semata-mata menolong seseorang tanpa mengharap balasan. Menolong seseorang tanpa mengharap balasan itu bukan nama ikhlas. Itu namanya tajam akal. Ikhlas ni ialah orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan dalam keadaan hatinya ingat Allah. Orang yang mengerjakan apa jua perbuatan dan perkataan dan ingatan dalam keadaan hatinya ingat kepada Allah. Hatinya ma'rifatullah, hatinya kenal Allah. Itu nama ikhlas. Dan sempurna ikhlas. Dan tazallulun. Yang rasa hina diri. Tazallulun cakap Arab, kata Melayu. Apa tazallulun? Rasa hina diri. Dan tafahum. Tafahum. Apa tafahum? Mengerti tujuan-tujuan yang dibaca di dalam sembahyang itu. Kita membaca segala bacaan itu dengan tadabbur, dengan menghayati dia. Yang baca-baca tadi dibaca dengan dihayati. Bagi ma'ani qiraah. Yang pada apa? Bagi pengertian ya, makna-maknanya qiraah yang dibaca tadi. Dan tasbih. Yani apa itu tasbih? Tasbih ni apa tasbih? Tasbih ni maknanya mengakui kesucian Allah. Tasbih. Ya. Tasbih ni mengakui kesucian Allah. Tasbih maknanya mengakui kesucian Allah. Dengan makna yang lain, mengakui bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Itu makna tasbih. Mengakui kesucian Allah. Dalam makna yang lain, mengakui Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Contoh kita kata Subhanallah. Itu tasbih contoh. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanal Malikul Quddus. Itu semua makna satu tasbih. Subhanal Aziz Al-Ghafar. Itu ada contoh-contoh
tasbih. Jadi tasbih ni ialah kita mengakui akan Allah itu tak bersifat dengan sifat kekurangan. Bahkan Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Adalah makna tasbih. Faham? Dalam buku-buku dia tulis mensucikan Allah. Biar Allah tu betul kan? Kita nak bersuci. Bebas makna tu. Tasbih bermakna mengakui akan kesucian Allah. Kalau kata mensucikan Allah, ni macam mensucikan kain. Kain bolehlah kita sucikan dia. Allah Ta'ala. Jadi bahasa tu dia betul sikit. Bukanlah salah bahasa orang lama dah. Cuma ni kita tak apa nak faham. Pasal kita ni bengap, kan? Betul? Yang nak faham bermakna betul-betul dah faham. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Apa makna Maha suci? Maha suci ke Allah ya? Apa makna Maha suci ke Allah? Dah kau bela. Itu maksud tasbih. Dan lainnya, yang lain daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Apa dia? Ya, khusyuk, hadir hati, sempurna ikhlas, tazallul, takum. Lagi tasbih. Al-Quran ada takbirnya, ada tahmidnya, dan berbagai-bagai lagi. Semuanya itu hendaklah dilaksanakan dengan rasa kasih kepada Allah. Bukan atas dasar tanggungjawab semata-mata. Beribadah dengan rasa tanggungjawab itu belum lagi hamba yang sempurna. Ya. Apatah langsung tak bertanggungjawab, itu lebih teruk. Jadi ibadah kemarin ada berapa jenis? Ada berapa tingkatan? Orang yang beribadah ni ada berapa tingkatan? Ada tiga. Orang awam, golongan khawas, golongan khawasul khawas. Golongan awam bergolongan ke orang-orang kebanyakan. Macam kita lah, orang kebanyakan. Golongan khawas, golongan pilihan Tuhan, iaitu wali-wali Allah. Khawasul khawas, orang pilihan yang terpilih. Itulah wali-wali Allah yang besar-besar, nabi-nabi, rasul-rasul. Itu namanya khawasul khawas. Maka lain darjah tingkatan, lain pula keadaan khusyuknya kepada Allah. Dan lainnya daripada segala wazifah. Wazifah ni maknanya kebersihan. An-nazafatu minal iman. Wazifah daripada wazifah. Wazifah tu kebersihan itu. Daripada wazifah sembahyang, yang daripada kebersihan hati di dalam sembahyang. Yang batinah, yang bangsa rohaniah. Baik titik. Jadi bila sembahyang tadi, ada sembahyang jasad, ada sembahyang qalbu, ada sembahyang roh. Seperti mana yang dulu kita pernah sebut, kiblat itu ada 4. Kiblat ni ada 4. Kiblat dalam solat ada 4. Apa dia kiblat dalam solat? Yang 4 perkara itu masihkah anda ingat? Betul adalah kalau ingat.
Apa dia empat kiblat dalam solat tu? Ingat apa dia? Apa dia? Kiblat mata, kiblat dada, kiblat hati, kiblat roh. Agar kita berjaya melepaskan masalah. Wajib. Apa dia kiblat dada? Apa dia kiblat dada? Muhammad. Soalan paling mudah dalam dunia. Yalah, apa dia? Kiblat dada, kiblat apa dia? Kiblat ni maknanya apa? Kiblat ni maknanya apa? Apa makna kiblat? Baris? Kiblat ni maknanya tempat yang dibuat hadap, sesuatu yang dibuat hadap. Sesuatu yang dibuat tempat menghadap. Sesuatu yang dibuat tempat menghadap. Itu makna kiblat. Dia menghadap kiblat, bukan dia menghadap dulu. Dia menghadap jadinya. Apa makna kiblat dada tu? Aku tanya dia. Menghadap dada tu apa? Apa dia Muhammad? Allah. Lemahnya. Apa dia makna menghadap kiblat? Kiblat dada ni dia apa maksud dia? Okey. Dada menghadap. Dada menghadap tempat menghadap. Mak apa dia tu? Apa dia tempat menghadap tu apa? Mayang lama dah. Ni kiblat tak tahu. Belum suruh kiblat ni. Apa dia makna kiblat ni? Dah, sengih tak tahu tu. Apa kiblat dia? Hasan? Habis apa sembahyang tu mana ni? Kiblat dia tak tahu. Ya Allah. Sedih malah itu. Tu tanya yang susah ni. Tanya senang. Kiblat dada ialah menghadap dada ke arah Kaabah di Mekah. Itulah kiblat dada. Yang kedua kiblat mata. Apa ni kiblat mata? Memandang tempat sujud. Itu kiblat mata. Yang ketiga kiblat hati. Apa dia kiblat hati? Memandang af'al Allah. Memandang perbuatan Allah yang menggerakkan kita solat. Memandang perbuatan Allah yang menggerakkan kita solat. Bukan pandang diri yang bergerak. Rasa diri bergerak tu namanya apa? Rasa diri yang menggerakkan diri sendiri. Rasa diri sendiri menggerakkan diri itu nama apa mungkin? Anania.
Apa dia anania? Keakuan. Mana rasa diri menggerakkan diri sendiri. Tak terasa Allah menggerakkan. Itu anania. Anania itulah yang menjadi dinding di hati kita daripada ingat Allah. Yang dipanggil juga hijab dalam bahasa Arab. Kalaulah dinding itu hilang daripada hati, nescaya kita dapat merasakan Allah yang menggerakkan kita. Bukan lagi pengetahuan, tapi rasaan. Faham tak ni? Banyak kali orang ni faham tak? Mana nak faham? Tengah mengaji ni, kelebek sini. Faham tak ni? Faham? Ha? Malam-malam saudara apa? Ni lama dah cerita ni. Sebelum mula masuk ni. Bayang kalau tak kena, seluruh kehidupan kita tu tak akan kena. Ya. Dan yang lebih penting daripada sembahyang, akidah. Kalau akidah tu tak kena, sembahyang pun tak kena. Apa juga ibadah pun tak kena. Kalau akidah tak kena. Jangan buat main. Hai, tanya apa tak dapat. Jadi lama dah. Macam mana? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Habis kita terpawai. Betul. Esok orang apa kes macamnya. Belajar pun syariah. Semua dia jenis ke Ustaz? Saya buat waktu makan habis dah. Kismis saya bagi. Oh, semuanya bukan jenis dah. Jenis. Bukan pembi. Jenis ke pembi. Kadang-kadang saya nak beritahu ni, saya cerita pasal malam-malam zakarah, ingatkan yang mengaji siang. Belajar subuh dan duha, petang 3 sampai 4, hafaz, fahamkan. Ingat, fahamkan. Dia buat apa dia? Apa yang belajar di waktu maghrib, malam, pukul 11 sampai pukul 12. Muzakarahkan, fahamkan. Kemudian ingat, apa serta ingat. Ada 5 cara saya lebih juga. Apa 5 cara nak mengingati pelajaran? Cuba sebut dengan Fikri. Apa dia? Mengecek. Lagi? Faham? Apa? Tulis. Cuba baca Muhammad sama apa? Apa? Yang jauh. Cuba sebut yang ni. Hakim. Baca. Empat. Lih. Ada buat tak? Apa? Bagus. Jangan aku. Ingatlah 5 tu cara nak dapat pelajaran. Baca,
fahamkan. Maka kita baca tu banyak-banyak kali. Ulama-ulama hadis zaman dulu, dia baca satu-satu kitab hadis tu nak bagi ingat. Ada yang baca sampai 1000 kali. Ulama-ulama dulu dia nak fahamkan satu-satu kitab, dia baca sampai 1000 kali kata untuk dia ingat keseluruhan isi kitab. Kalau 1000 kali dia baca, agak sekali berkali dia baca. Ini diri dia. Cakap apa semua keluar isi kitab. Cakap apa semua keluar isi kitab. Kita cakap apa semua kata orang. Wah, alam dia seorang tu. Kata apa? Tu yang kita baca, yang kita faham, yang kita hafaz, yang kita tulis, yang kita ingat. Apa dia? Kata orang. Kata orang ni merah, nak jadi suku merah, nak jadi Batman kan, jadi Ultraman, nak menikah lah. Nikah baru belum tak faham nikah apa. Nikah. Itu kiblat apa? Kiblat hati. Kiblat hati dari apa? Apa dia? Memandang af'alullah, memandang perbuatan Allah yang menggerakkan kita solat. Kita memandang usaha diri. Memandang usaha diri itu, itulah punca dari wujud. Sudah rasa diri yang buat. Ananiah ni punca dari wujud, riya, takabur, sum'ah, hubub dunia, dendam, batil dan berbagai-bagai lagi. Dosa-dosa hati dan dosa-dosa batin. Ananiah ni tak dosa, tapi dia punca dari dosa. Ananiah tu lah punca dari dosa sebab tak pandang ketuhanan Allah, pandang diri sendiri. Itulah orang tasawuf dia mengamalkan tarekat untuk buang ananiah itu. Faham apa? Apa dia ananiah? Kita faham. Saya tanya apa dia ananiah? Buat apa? Tanya faham. Tanya ya. Bohongan. Ini tanya faham. Tanya tu. Apa dah tak faham, saya nak kurir lagi sekali. Jangan tu kata faham apa dia. Apa yang faham tu. Yang saya faham, saya tak faham. Saya tak faham apa saya cakap. Yang saya faham, saya tak faham dan tak tahu. Faham? Apa yang kita faham? Apa dia ananiah? Faham? Ananiah apa? Senyap pula kan? Tak faham apa? Tak faham. Siapa yang tak faham ananiah katanya? Lama dah saya sebut. Ni. Ananiah ni apa dia? Angkat tangan siapa yang tak faham? Dua orang ya. Muhammad, apa dia ananiah? Merasa? Apa tu rasa keakuan diri? Lagi ataupun sikit lagi. Rasa diri yang memperbuat tidak merasa Allah yang memperbuatnya. Rasa diri yang bergerak tidak merasa Allah yang menggerakkan. Rasa diri yang memperbuat
tidak merasa Allah yang memperbuatkan. Rasa diri yang buat, rasa makhluk yang buat, tak rasa Allah yang buat. Tahu tapi tak rasa. Itulah anania. Anania itulah punca jadi berbagai-bagai dosa batin dan dosa zahir. Sampai jadi syirik pun ada. Jadi nak buang rasa itulah kita kena amalkan tarekat sufi. Kita kena amalkan tarekat sufi. Baik. Apa dia tarekat sufi? Sekarang, apa dia tarekat sufi? Kita sedikit. Pening pala tak tahu. Buat tahu, kena kajian tak boleh. Apa dia tarekat sufi? Tarekat ni maknanya jalan. Sufi maknanya kebersihan. Jalan kebersihan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah mengamalkan sunnah Nabi. Mengamalkan sunnah Nabi di bawah bimbingan guru mursyid. Itu mana tarekat sufi. Mengamalkan sunnah Nabi di bawah bimbingan guru mursyid. Itu maksud tarekat sufi. Bolehlah kita mengamalkan tarekatnya seorang-seorang tanpa ada bimbingan guru mursyid? Boleh, sekiranya ilmu berhujah dengan syaitan kita mahir. Kalau kita mahir melawan hujah syaitan, ya boleh. Tapi di zaman ini tak ada orang yang mahir ilmu itu. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, seorang ulama yang hidup sekitar 600 Hijrah, tahun 600 Hijrah. Dengan kita dah lebih 800 tahun yang lalu. Dia kata apa? Di zaman ini tak ada lagi orang yang mahir ilmu ini. Tahun 600 Hijrah tak ada orang yang mahir. Sekarang ni 1444 Hijrah, lagi dah tak ada. Jadi kalau tak ada, kita kena melalui jalan tarekat sufi di bawah bimbingan guru mursyid. Faham tak ni? Umat faham? Ya. Mulai penyalah, ya. Dalam muzakarah tanya, bagi faham ke? Ya. Tanya lah. Bijak apa ada tu yang hantu dia lagu mana tadi? Nak tarik. Tengok siapa kawan yang lebih padat catitannya. Jadi salin dia dalam buku kita bagi komplit. So, jangan jadi konflik. Jadi konflik. Bukan jangan jadi konflik. Jangan jadi confused. Jadi komputer. Baik. Apa dia kiblat roh? Kiblat roh ke? Kiblat roh ni apa? Habis? Cuti banjir tahu kok habis. Makan boleh kebanyakan. Rumah tengah Doraemon buat bi. Apa dia kiblat roh?
Aish. Ini jeling-jeling lepas buat boleh keluar tu. Tak tahu lah kau buat, tak tahu. Tengok pula gigi macam makan. Tak tahu cepat kau buat, saya tak tahu. Lupa. Jangan kata tak tahu kan, lupa. Saya lupa, minta maaf. Ini dia. Ayo. Tak apa macam. Tengah aku pula. Apa yang kita roh? Fikri. Lupa. Nanti makan ayam cak. Tu ayam cak. Ayam cak ke ayam cak? Tu cendol. Dia kata cendol. Apa yang kita roh? Okey. Biasa tu pula kan? Bagi saya. Kau bagi saya. Jawab. Tu bagi saya. Tak, apa? Tu bagi saya nama dia. Jadi bagi saya tu buat ni. Jalan. Tu bagi saya. Saya juga suka orang dulu. Sebab tadi saya kepada. Saya tak tahu, saya lupa. Macam tu orang Ramadan ni. Apa? Ciwa selalu. Dia lah kata, dia duduk kabar lah pun lepas itu ya, memang buah jual tu. Boleh saya lupa. Apa dia kita roh balik? Boleh ada masalah sikit, orang saya lupa. Ini selalu. Nak macam kumpulan rock ni. Rock and roll music, kumpulan rock bintang. Orang buat lagu tu dalam negeri. Hei, mungkin macam tu dalam negeri. Sebut, kan tadi saya buat asyik. Terbawa sampai keluar semua. Nanti itu semua bukan nak pergi sini lah. Mungkin 2-3 tahun nanti nak pindah ke mana, ngaji kat Jerman ke mana ke. Dia bawa panggil tu ya. Dia kata tak tahu, saya minta maaf, saya lupa. Ada tu. Kenapa? Boleh? Dia main mata pula kita. Dia main jering-jering. Kita dia orang Cina tak apa nak jeling-jeling lagi tu. Jeling kan. Hal ni kan. Apa yang kiblat roh? Roh mengembara di alam kerohanian menuju ma'rifatullah. Itu kiblat roh. Ataupun ayat lama yang saya bagi dulu, roh beribadah kepada zat yang wajib wujud. Roh itu beribadah kepada zat yang wajib wujud. Faham Pak kiblat? Serupa aku dah. Dia kata apa? Tengok ni. Coba dia cakap dulu panjang. Kemudian katanya maka zahir sembahyang bahagian badan. Tanda itu.
Maka zahir sembahyang bahagian badan. Seperti itu. Baiklah. Soalan. Kalau bisa bersuatu bagilah bersoal ini. Soalnya atau betul. Soalan, celakalah bagi orang yang solat. Apa makna celaka dalam ayat Quran ni? Ya, fawailul lil musallin. Maka wilah bagi orang yang solat. Baik, dia kata celakalah bagi orang yang solat. Firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin. Maka wilah bagi orang yang solat. Ataupun celakalah bagi orang yang solat. Solat macam mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Iaitu orang-orang yang lalai di dalam mengerjakan solat. Baik, lalai di situ ada dua tafsiran ulama. Setengah ulama dia kata lalai itu ialah melambat-lambatkan solat sehingga habis waktunya sampai kena qada. Itulah maksud kata lalai ataupun celaka. Ulama tasawuf pula mentafsirkan ayat itu lalai dengan mana hati tak ingat Allah walaupun solat di awal waktu. Solat di awal waktu, azan-azan habis terus solat, tapi hatinya oplah. Maka dua-dua pendapat ini adalah benar. Jadi kalau lalai hati daripada ingat Allah walaupun solat dalam waktu, itu pun berdosa. Apatah lagi melalaikan solat hingga terlepas waktu, lagilah besar dosanya. Itu maksud lalai dalam solat. Hati tidak hadir ingat Allah dalam mengerjakan solat. Jadi kita orang awam ni bukan senang nak ingat Allah. Ya, bukan senang nak ingat Allah. Ingat Allah ni di luar solat pun dia ingat. Bukan kata di luar dia, dalam tidur pun dia ingat. Itu bukan orang yang ingat Allah. Jadi kita orang awam ni tak dapat darjah itu. Jadi bila tak dapat darjah itu, maka ulama-ulama telah mengatur satu susunan sifat-sifat hati yang perlu dihadirkan semasa mengerjakan solat. Ada 7 sifat-sifat hatinya, iaitu tazallulan, tasliman, tabazzulan, takhasyu'an, taraghuban, tamalluqan. Tazallulan, tasliman, tabazzulan, takhaddu'an, takhasyu'an, taraghuban, tamalluqan. 7 sifat itu dihadirkan ke dalam hati pada sesuatu rukun fi'li dan qauli di dalam solat. Maka sifat-sifat itu akan sampai babnya dalam kitab ini. Nanti kita muzakarakan. Pasal masa dah buat kerana kita tu pun tengah jam. Dan kalau diamalkan tiap kali kita solat, barulah dia boleh jaga, baru dia boleh ingat. Ingat tu bukan sekadar ingat ilmu, tapi kena amalkan. Ilmu tak diamalkan dia lupa.
pasal lupa, pasal tak aman. Baik. Soalan 2. Apa hikmah angkat jari telunjuk ketika tasyahud? Hikmahnya ialah mentauhidkan Allah. Imam Malik dia kata bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah tu dia kena goyang tangan. Buat bulan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sambil goyang tu maknanya membulatkan hati, meletakkan keyakinan yang sepenuhnya kepada Allah sebagai Tuhan yang dia ibadahkan. Itu hikmah dia. Suruh angkat tangan, Imam Malik suruh bulan. Imam Syafi'i pun kalau kodim dia suruh buat lagu tu juga. Tapi kaul jadi dia kata angkat saja tanpa menggerakkannya. Imam Hanafi angkat saja, habis dia tutup tak apa boleh. Imam Syafi'i angkat terus sampailah bagi salam. Imam Jahil tak angkat, benda tu nama Imam Jahil. Jadi imam kena mengaji. Dengan pandai kreatif tajwid dia jadi imam dah. Ada ustaz cabut balik. Tak mengaji, kena mengaji. Kena belajar sampai mati. Kalau tak belajar kau mengajar. Tak mengajar kau belajar. Dengan dua-dua ada. Yang ketiga, hukum solat khusyuk bagi orang awam. Solat khusyuk hukumnya wajib, tak kira siapa. Solat khusyuk hukumnya wajib, tak kira siapa. Semuanya wajib khusyuk. La solatan illa khashi'an. Cuma darjah khusyuk itu berbeza-beza. Maka sekurang-kurang khusyuk itu ialah menolak ajakan hati kepada ingat kepada yang lain selain Allah di dalam solat, dengan membawa hati itu ingat kepada Allah, iaitu ingatkan keagungan, kebesaran, kamal dan jamal Allah, serta merasakan hina diri dengan Allah. Itu sekurang-kurangnya kita nak lawan hati. Dia masuk, kita tolak. Dia masuk, kita tolak. Itu sekurang-kurang khusyuk orang awam. Cuba tak nama khusyuk sebenarnya. Hakikat khusyuk ni fana fillah. Binasa perasaan hati, binasa wujud diri dalam memandang wujud Allah. Itu hakikat khusyuk. Kita orang awam tak sampai dah terjatuh, tak mampu je. Tak sebab kita diijab oleh ananya. Kalau dah hilang ananya itu, nescaya kita dapat ingat Allah dengan sebenar-benar ingatan. Jadi bagi kita yang orang awam ni, wajib berusaha dengan menolak segala ajakan hati kepada mengingati selain Allah. Diingat tu biar Allah. Maka bila ditolak begitu, maka jadilah dia solat yang mudah-mudahan menjadi solat yang diterima oleh Allah. Maka jangan dilayan angan-angan dalam solat. Jangan dilayan kipasan-kipasan syaitan di dalam solat. Jangan dilayan ajakan-ajakan hati supaya mengingati yang lain daripada Allah dalam solat. Mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله